Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu semua. Okey, hari ni sebenarnya pagi tadi, bukanlah pagi tadi, few days ago. Sebab biasanya kalau nak sembahyang subuh kan, mesti ada seorang yang terbangun dulu kan, sama ada saya ataupun sebenarnya husband terbangun dulu, so that person akan kejutkan semua orang. Kalau saya yang terbangun dulu, so sayalah yang kena kejutkan diorang daripada bapa dan anak-anak semua. Kan sebab saya dengan husband saya ni memang kami ni sejenis yang lambat tidur. Okey, memang sejenis yang lambat tidur. Macam tu lah. So macam berlumba lah siapa yang akan bangun dulu. Tapi masalahnya bila lambat tidur kan, mestilah sangat susah nak bangun daripada bapaknya dengan anak-anaknya. Ya ampun, kadang-kadang kita pun rasa nak marah kan, nak kejut diorang pun macam, oi, kamu lah pagi-pagi ni, tolonglah jangan buat aku marah. Macam tu. Tapi sebenarnya Ustazah Asma dia pesan, kalau you ialah orang yang kejut, orang yang bangun sembahyang subuh dengan penuh kesabaran sampailah dia sedar, sebenarnya banyak pahala yang dapat. So kejutlah dengan sabar, okey? Dengan sabar. Tapi kadang-kadang bila rasa nak marah tu, ni sayalah pengalaman saya sendiri kan, kadang-kadang saya terfikir juga macam, kesiannya anak-anak aku kan, macam pagi-pagi pun dah nak kena marah dah. Adakah sebenarnya aku tak sedia lagi nak jadi seorang ibu? Kan? Lepas tu macam-macam lah fikir sebenarnya, tak bersedia lagi nak kahwin lah, tak bersedia lagi nak jadi mak lah, bla 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 semua. Tapi sebenarnya kan dalam hidup kita banyak benda yang kita buat sebenarnya kita tak bersedia pun, tapi because kita rasa benda tu adalah phase of life kan. Macam contohnya macam kahwin lah, kadang-kadang kita bukannya bersedia yang macam, peranan seorang suami macam ni, peranan isteri macam ni, dia semua tu dah ada dah semua. Okey, aku dah ready dah, aku dah ada semua ilmu di dada, semua dah ada dah. Yes, I'm ready to become a wife contohnya. Tapi just ada sijil khusus kahwin, khusus nikah tu, okey, macam sedia dah. Tapi sebenarnya banyak lagi benda yang kita kena explore bila dah berkahwin kan. Tapi benda tu memang kita akan belajar as we go along with that pasangan kita lah, kan. So ada benda yang dalam hidup ni kita kena actually memang semua benda pun yang kita untuk bersedia buat benda tu, sebenarnya kita kena buat dulu, kan. Termasuklah perkahwinan kan, lepas tu ada anak, dan kita tak sedia pun nak ada anak kan, lepas tu tiba-tiba mengandung kan, semua ni tak adalah yang planning betul-betul, tapi most of us we just go with the flow. Okay, so dah mengandung, okay, so for another 9 months baby nak akan keluar, so I have to be ready for the baby. Hai Aiza. Sekejap, saya lupa nak hai semua yang dah join tadi. Hai Aisyah, Sofia, Kak Leha, Zaki, Aiza. Okay, so kat mana tadi? So most of the time kita tak ready pun somehow, tapi somehow kita over time kita boleh manage benda tu kan. Tapi ada few things yang memang kita kena we have to go through that. Tapi ada benda yang kita boleh bersedia dari awal. Okay, dan in fact memang kita sepatutnya kita kena bersedia. Right, sebab contohnya macam kita punya future kan. Kita punya future ialah apa yang future kita ditentukan oleh apa yang kita buat sekarang. Okay, kita tahu dah. Dan sekarang ni pun kita nampak kan, macam especially dari segi ekonomi kan, dia makin lama makin susah, sebab kita pun sedang nampak. Hai Azhar, salam, Assalamualaikum, salam. Okey, so sekarang ni kita dah nampak kan, especially yang time PKP baru ni, job insecurity dah tak ada dah. Macam bila-bila masa je, walaupun kita rasa selesa untuk orang bekerja lah, contohnya saya untuk orang bekerja, kita rasa selesa dah bekerja kan, rasa selesa, aku dah ada gaji tiap-tiap bulan, so macam
Tak kisahlah what happen to other people. Dia nak kena buang kerja ke, nak kena potong gaji separuh ke, gaji 50%, 40% suka hati dia lah. Yang pentingnya aku masih selamat kan, macam tu. Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita one day kan, sebab benda tu memang dah berlaku dah. Sedangkan masa yang mula-mula Asia ditubuhkan tu, memang Tony Fernandez pun dia cakap dia tidak akan buang dia punya staff. Tapi dalam setengah keadaan, contohnya macam sekarang ni, memang terpaksa. Bukannya nak buat, tapi memang terpaksa kan. Hai Aisyah, thank you for support. Selamat petang. Okay. Dan jadi bila kita dah tahu in the future mungkin ada sesuatu yang akan berlaku pada kita, so why not we bersedia dari sekarang, plan dari sekarang, sebab kita tahu apa yang kita buat sekarang akan menentukan siapa kita di masa hadapan, apa yang akan berlaku pada kita. Just kita nak bersedia in case ada sesuatu yang berlaku. Bukan kita nak minta, tapi yalah, hai Put, hai selamat petang. Tapi bila kita tengok keadaan sekarang ni, tak mustahil kita juga akan menerima keadaan yang sama. Okay, so at least kita bersedia dari segi kewangan kita. Okay, kewangan kita at least biarlah kita ada simpanan. Okay, biarlah kita ada simpanan yang memang kita tak akan kacau for the time being. Buat masa sekarang ni, biarlah benda tu terus tersimpan. Kan, untuk kegunaan di masa hadapan lah, should something happen. So dalam hidup kita ni memang kena sentiasa ada backup plan. Kena sentiasa ada persediaan untuk menghadapi saat-saat yang tak terduga. Okay, of course bila benda tu terjadi, contohnya benda tu terjadi pada kita, memanglah pada mulanya tu adalah sesuatu yang sangat perit. Okay, walaupun sama ada kita bersedia ke, kita tak sedia ke, kan, contohnya macam memang kita dah ada simpanan, tapi kena buang kerja ke, contohlah kan. So memang benda tu adalah satu yang sangat menyakitkan, betul tak? Memang sangat sakit. Tapi dan dua-dua pun akan sakit, dan over time memang kita akan recover balik. Tetapi jika kita memang dah sedia, memang dah ada sesuatu backup kita untuk cover kita, at least kita ada way untuk hidup selepas itu. Macam tu. Okey, itu daripada segi kewangan. Begitu juga dengan kesihatan. Sebab kita pun dah tahu kan, kita ni makin lama makin tua, bukan makin lama makin muda. Dan kita pun dah tengok dah orang-orang tua. Hai Lin, salam. Kita pun dah tengok dah orang-orang tua dalam dunia kita sekarang ni. Kita dah nampak dah, memang most of them akan ada penyakit kan. Jadi dah orang-orang muda pun sekarang ni memang dah ramai dah ada penyakit. So apa yang kita nak buat untuk diri kita sendiri sebagai persediaan kita untuk menghadapi masa tua nanti? Adakah kita nak hidup macam orang yang biasa-biasa, atau kita nak buat something yang untuk jaga kesihatan kita sekarang, supaya kita boleh hidup lebih selesa di masa akan datang? Itu point dia. So fikir-fikirkanlah, sebab kita ni walaupun kita memang tak tahu kan bila kita akan mati. Jadi sebab itulah kita kena bersedia. Okey, yang paling penting ialah persediaan untuk kematian kita. Adakah kita dah bersedia? Kalau kita mati, satu untuk diri kita sendiri. Biasanya kalau orang cakap, kalau cakap pasal kematian, orang akan fikir pasal kita sendiri kan, apa amalan kita dah buat, apa persediaan kita nak menghadapi alam kubur dan sebagainya. Tapi adakah kita fikir bila kita mati nanti, apa akan jadi dengan orang yang kita tinggalkan kat dunia ni, dengan anak-anak kita? Okey, apa yang kita tinggalkan untuk mereka? Adakah mereka akan dijaga seperti mana kita jaga mereka masa kita hidup? Semua tu mesti kena fikir. Okey, mesti kita kena fikir. Mesti at least kita adalah kita punya planning macam mana. Okey, walaupun kehidupan kita ni memang Allah dah tentukan, tapi bukannya itu alasan untuk kita tak usaha untuk buat apa-apa, tak usaha untuk plan kehidupan kita. Bukan itu alasan dia. Okey,
memang Allah dah tentukan hidup, tapi kita merancang, Allah merancang, dan rancangan Allah itulah yang terbaik. Okey, so itu saja petang ni. Harap kamu dapat poin lah sikit tentang kita punya, tentang plan dalam hidup lah. Okey, sekarang actually COVID ni dah bagi kita banyak pengajaran lah kan sebenarnya. So kita dah nampak dah, dan tak mustahil keadaan macam COVID ni akan berlaku in the future. So apa post COVID punya phase, fasa post COVID, apa yang kita nak buat, apa perubahan yang kita boleh buat dalam hidup kita untuk pastikan kalau berlaku lagi benda macam ni, kita dah sedia untuk hadapinya. Okay, so terima kasih kepada yang join sepanjang live petang ni. InsyaAllah jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.